5 ajaran sesat yang pernah menggemparkan Malaysia. 1. Al-Arkam. Al-Arkam diasaskan oleh Asy'ari Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abuya. Dari tahun 1958 hingga 1968, Asy'ari merupakan ahli PAS yang aktif. Oleh kerana tidak sehaluan dengan pergerakan PAS pada waktu itu, Asy'ari menubuhkan gerakannya sendiri yang diberi nama Jemaah Muhammadiyah. Pergerakan itu sebenarnya dinamakan semula sebagai Al-Arkam, sependan nama sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu Arkam bin Abi Arkam. Zaman kegemilangan Al-Arkam bermula apabila dikatakan mempunyai berpuluh-puluh ribu pengikut menjelang 1987. Bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Salah satu faktor peningkatan pengaruhnya adalah disebabkan kemajuan perniagaan dan ekonominya. Dikatakan bahawa mereka mempunyai berpuluh buah kedai runcit, kedai buku serta restoran di seluruh negara. Malahan mereka memiliki puluhan kilang-kilang perusahaan di seluruh negara. Kesemua perusahaan ini menghasilkan makanan dan alat ibadah yang berteraskan Islam. Tidak berhenti di situ saja, mereka turut meluaskan pengaruhnya ke luar negara seperti Pakistan dan Indonesia. Namun, banyak pihak menyuarakan bahawa Al-Arkam telah terseleweng. Dan siasatan Hakim telah menemui bahawa pertubuhan ini benar-benar telah tersasar dari ajaran Islam yang sebenar. Pada 21 Oktober 1994, pertubuhan Al-Arkam telah diharamkan oleh Kerajaan Malaysia. 2. Hasan Anak Rimau. Hasan Anak Rimau menyebarkan ajarannya di kampung Bukit Gading, Bukit Mas, Tanah Merah, Kelantan. Bermula sebagai seorang guru silat, namun mulai mendekati ilmu agama apabila usianya semakin meningkat. Dikatakan kononnya dia boleh mengetahui isi hati tetamu yang berkunjung ke rumahnya. Setelah meninggal, pengikut-pengikutnya masih mengamalkan ajarannya, seperti zikir kuat dan beruzlah. Menjelang tahun 1970-an, ajaran ini berkembang dari Kelantan ke Terengganu dengan jumlah pengikut mencapai seramai 2,000 orang. Pada tahun 1983, Muzakkar Raja Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah berbincang ajaran Hasan Anak Rimau ini, menyatakan bahawa ajaran ini adalah salah dari segi ajaran Islam dan membawa kepada kekufuran. 3. Ayah Pin. Ayah Pin yang seorang buta huruf adalah pemimpin kerajaan langit. Di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu, Ayah Pin mendakwa bahawa dirinya adalah wakil Tuhan segala agama. Pengikut-pengikutnya pula menganggapnya sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit, dan segala yang dibuatnya adalah berasaskan wahyu tersebut. Empat. Muhammad Matahari. Agama Matahari juga dikenali sebagai agama Taslim, diasaskan pada tahun 1970-an oleh Haji Muhammad Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Haji Muhammad Matahari. Haji Muhammad Syafi'i terkenal dengan gelaran Muhammad Matahari.
kerana dia dapat menentukan dengan tepat masa matahari terbit dan terbenam. Penganutnya menganggap diri mereka sebagai seorang Islam kerana menurut mereka tidak pernah keluar dari Islam. Muhammad Matahari mengatakan dirinya sebagai khalifah dan keturunannya diangkat menjadi khalifah yang seterusnya untuk penganut agama itu setelah dia meninggal. Penganut mereka turut bersolat 5 waktu tapi cuma memakai niat, tanpa perlu melakukan gerakan-gerakan solat seperti rukuk, sujud dan sebagainya seperti orang Islam biasa. Untuk solat Jumaat, mereka hanya akan solat di masjid mereka sendiri. Mereka sembahyang menghadap matahari terbit kerana arah kiblat dan mimbar mereka berkiblatkan matahari terbit. Mereka juga mengerjakan haji seperti orang Islam lain. Tapi ibadah haji mereka dilakukan di kampung seronok yang lepas Pulau Pinang. Di sana tersedia replika Kaabah untuk mereka melakukan ibadah haji. Dikatakan dahulu orang kampung seronok tidak bercampur dengan penduduk sekitar. Semua aktiviti kemasyarakatan hanya melibatkan antara mereka saja. Tetapi kini dikatakan mereka tidak lagi mengamalkan ajaran tersebut. Itu semua hanya wujud pada 150 tahun lepas. 5. Church of God bermula pada tahun 1964 di Korea Selatan. Juga dikenali sebagai World Mission Society Church of God. Pengasasnya bernama Ah Sang Hong. Ajarannya menyatakan bahawa ia mengembalikan ajaran asal agama Kristian. Sehingga kini ia telah berkembang sehingga ke 175 negara di seluruh dunia. Di Malaysia, ajaran ini menggemparkan negara apabila dikesan cuba disebarkan di Universiti Sultan Zainal Abidin, Unisa, Kuala Terengganu. Individu berkenaan dikesan setelah ada pendedahan kegiatan kumpulan itu di Facebook pemiliknya. Mereka menggunakan alasan untuk menyerama penuntut universiti demi projek kajian akhir tahun. Semasa dalam perbualan, mereka ambil kesempatan untuk menyebarkan ajaran agama yang dibawa. Semua ini berlaku di pekarangan universiti dan kawasan yang menjadi tempat penuntut. Pihak universiti meningkatkan lagi tahap keselamatan dan pemantauan sejak kejadian itu berlaku bagi mengekalnya dari berulang kembali. November 2017, seorang daripada 7 ahli kumpulan berkenaan ditahan di Pentadbiran Universiti dan kegiatan itu tidak lagi dikesan hingga kini.